Okey, korang pernah terfikir tak telefon apa yang diklasifikasikan sebagai gaming phone? Okey, sebagai contoh lah kan, Samsung Galaxy S22 Ultra ataupun iPhone 30 Pro ni, kalau kau fikir balik kan, dia boleh je main game dengan setting paling tinggi, lepas tu pakai chipset flagship. Tetapi telefon ni tak diklasifikasikan sebagai telefon gaming. Seperti kita nampak lah, telefon flagship macam iPhone 13 Pro ataupun S22 Ultra ni, dia punya aim bukan 100% gaming saja. Dia punya aim adalah untuk daily usage, lepas tu ambil gambar dan macam-macam lagi. So dia lebih versatile lah. Tetapi untuk gaming phone pula, ia hadir dengan fungsi yang dapat menolong pengguna tu dapat advantage apabila bermain game tu. Sebagai contoh lah kan, ini dia Poco F4 GT. Telefon ni datang dengan magnetic pop-up trigger, di mana kau boleh gunalah trigger ni untuk bermain game, di mana kau boleh map kan setting button ni pada mana-mana game tu sendiri. So kau boleh main dengan menggunakan button ni je lah. Okay, aku tahu kepada korang semua mobile gamer purist yang hanya main game dengan touchscreen saja akan rasa fungsi button ni macam cheating. Bagi aku fungsi trigger ni bukan cheating lah. Sebab kalau korang nak tahu lebih lanjut lah, cheating ni dia lebih kepada orang tu exploit game tu sendiri untuk dapat advantage daripada mana-mana player dalam game tu sendiri. Jadi untuk trigger ni dia lebih kepada assistant lah untuk pengguna tu sendiri bila main game. So dia bukan cheating lah, dia lebih kepada assistant lah untuk orang main game dapat advantage daripada orang yang tak menggunakan trigger ni sendiri. Okey, kalau korang yang mungkin tak faham lagi, dia macam ni lah analogi dia. Kau build PC, gaming PC lah kan, kau dapat semua peralatan the best of the best, monitor padu, mouse padu, keyboard padu. So bila kau guna gaming mouse, kau guna gaming keyboard, kau guna gaming monitor, kau akan dapat advantage yang lebih lagi lah bila kau main game macam Valorant, Apex Legends, sebabkan monitor kau mungkin refresh rate lagi tinggi, lepas tu dia punya response time lagi rendah. So kau dapat advantage yang lebih lagi daripada orang yang pakai, mungkin dia pakai macam PC Office je, lepas tu monitor 60Hz. So memang ada perbezaan dekat sini. So samalah juga logik tu diletakkan pada gaming phone ni sendiri. Okey, kita beralih pula ke bahagian performance. Biasalah bila kita sembang pasal gaming phone, performance tu adalah benda nombor satu lah, semua orang nak tahu. Telefon ni menggunakan chipset flagship untuk tahun ni, iaitu Snapdragon 8 Gen 1. Macam kita semua tahu, chipset ni adalah binatang buas yang susah gila nak dijinakkan sebab dia panas tu. Jadi macam mana Poco F4 GT ni handle masalah panas pada Snapdragon 8 Gen 1 ni? Jawapan ni sebenarnya suka jugalah nak aku cerita kat korang, sebab ada yang bagus, ada yang tak bagus jugalah dekat sini. Untuk penggunaan harian, aku rasa memang takkan ada masalah punyalah. Dia chipset flagship, isu macam laggy memang tak wujud lah kat sini. Cuma kadang-kadang tu lah chipset Snapdragon 8 Gen 1 ni dia ada satu isu di mana dia randomly panas. Kadang-kadang kau buka TikTok tiba dia rasa panas, ataupun kau ambil gambar satu dua tiba panas. Dia macam randomly lah, tapi jarang berlaku lah. So take note on that lah. Untuk gaming pun telefon ni dapat handle dengan bagus. Kepada korang semua yang minat main Call of Duty macam aku, telefon ni memang sangat sesuai disebabkan dengan fungsi trigger ni. Aku boleh kata korang semualah, kalau korang pakai trigger ni bila main multiplayer ataupun Battle Royale kat COD Mobile tu, korang akan dapat advantage yang sangat-sangat besar. Tambah lagi bila kau jumpa orang, kau tembak, memang kau akan menang je lah sebab kau punya response time lagi tinggi, dan button trigger ni pun tak ada latency langsung. So memang mantap lah. Lagi satu, dia punya setting pun kau boleh main dengan setting maximum dengan phone ni, jadi tak ada hal. Kau boleh pergi max dekat Battle Royale dan juga multiplayer. Okey, beralih ke Genshin Impact pula. Genshin Impact pun kau actually boleh guna mapping ni pada trigger button ni. So kau bolehlah nak serang guna kau punya attack kat belah kanan punya trigger ke, ataupun kau nak guna special dekat belah kiri kan. So kau tak payah fully guna pun kau punya touchscreen untuk main game ni, kau boleh guna button juga. So that's kinda nice jugalah. Tapi kepada korang semua yang tertanya phone ni boleh main dengan setting maksimum ke, jawapan ni boleh je, tak ada hal. Cuma kalau kau main highest dengan 60 FPS, kau akan nampak lah stuttering dan masalah tersekat-sekat tu disebabkan game nak render dengan setting yang tinggi kan. Tapi bila kau dah guna lama tu, game performance tu akan meningkat sedikit lah sebab dia dah render full game ni kan. Macam aku sendiri, aku main game ni selama 15 minit ke 20 minit tu untuk buat daily commission, dan aku perasan phone ni tak panas sangat lah bila main full setting dan main daily commission ni. Tapi bila kau dah main dekat 1 jam tu, memang kau akan rasa dah phone belakang ni dah start panas. So aku tak sarankan korang main dengan setting paling tinggi lah pada telefon ni kalau kau nak grind game ni pada jangka masa yang lama tu. Tapi surprisingly lah, telefon ni tak ada isu throttling lah bila kau main game pada jangka masa yang lama dan isu panas. Contohnya lah kan, bila throttling ni berlaku, phone ni kau panas sangat, dia punya performance akan drop jugalah. So tak best sangat lah kat situ. Tapi untuk Poco F4 GT ni aku tak nampak lah performance drop, walaupun
telefon ni dah start panas. So that's a good thing lah bila kau nak main game pada jangka masa yang lama tu. So untuk gaming, telefon ni memang dah cukup padu dan cooling sistem Poco F4 GT ni pun iaitu Liquid Cool Technology 3.0 memang hampir menjinakkan Snapdragon 8 Gen 1 ni. Tapi take note kat sini lah ayat aku, hampir, bukan dapat. So berbeza kat sini lah. Okay, selain daripada performance, benda yang paling penting yang perlu ada pada gaming phone ni semestinya lah bateri yang besar. Untuk Poco F4 GT ni, ia datang dengan bateri sebesar 4700 mAh dengan penyokongan pengecasan pantas 120W dalam kotak. Kalau korang yang nak grinding Genshin Impact dengan setting tinggi dengan telefon ni pada jangka masa yang lama tu, aku memang tak sarankan lah. Plus dengan bateri lagi, memang macam air lah. So korang nak grind Genshin Impact, main dengan setting biasa je, dan kau punya bateri life ni akan extend lebih lama lagi lah kalau kau main dengan setting yang lebih rendah tu. Tapi jangan bimbang lah, telefon ni datang dengan 120W fast charging, jadi kau fikir balik, kau charge dalam 15 minit ke 20 minit dah full charge. So benda tu takkan jadi isu punya lah. Kalau kau nak grind seharian pun, kau charge kejap, cabut balik dah full charge. So kau punya gaming session tu tak terbuang lah bila charging tu. Tapi satu benda yang menarik aku perasan dengan telefon ni adalah dia datang dengan kabel Type-C jenis L, di mana dengan kabel ni kau boleh main game sambil charging. Tapi aku memang tak galakkan korang untuk buat benda macam ni, disebabkan kau fikir balik kalau kau main Genshin Impact dengan setting tinggi, lepas tu kau charging lagi, kau tak rasa telefon akan overheat. So jangan buat lah. Ok, kita beralih pula ke sisa baki telefon ni pula, iaitu dia punya screen, speaker dan juga dia punya kamera. Untuk screen, dia menggunakan screen berukuran 6.67 inci jenis AMOLED dengan 120Hz refresh rate dan menggunakan resolusi 1080p sahaja. Sebagai tambahan lagi, telefon ni menggunakan 480Hz touch sampling rate. Overall screen dia memang cantik, warna dia vibrant, kontras yang tinggi seperti apa yang kita expect di screen AMOLED ni. Untuk speaker pula, ia mempunyai dua tetapan speaker di belah bawah dan atas yang dibahagikan kepada dua, iaitu woofer dan tweeter. Audio quality dia hampir sama seperti Xiaomi 12 Pro, memang mantap dan actually lebih bagus lah sebab audio pada Poco F4 GT ni lebih tinggi lagi daripada Xiaomi 12 Pro tu. Ok, last sekali adalah kamera dia. Ok, kamera ni kalau korang nak beli phone gaming, memang korang dah tahulah kamera tu bukan benda yang subjek utama lah bila beli phone gaming ni. Kamera dia macam biasa-biasa je dan orang semua tak kisah sangat. Tapi untuk Poco F4 GT ni, dia tak sacrifice besar sangat pada kamera tu. Untuk tetapan kamera, ia menggunakan 64MP kamera utama, 8MP ultra wide dan 2MP macro. Jadi ini adalah hasil gambar menggunakan telefon ni. Korang tengok dulu macam mana. Jadi itulah ulasan aku tentang Poco F4 GT ni. Kalau korang nak mendapatkan telefon ni, ia dijual dengan dua variant, iaitu 8GB RAM dengan 128GB storan dengan harga RM2,299 dan 12GB RAM dengan 256GB storan dengan harga RM2,499. Dari segi personal opinion aku sendirilah, Poco F4 GT ni antara phone yang paling menarik yang keluar pada tahun ni. Kalau korang betul-betul nak gaming phone yang mantap, tak nak tunggu ROG Phone 6 yang mungkin keluar lambat lagi tu, ni adalah pilihan yang terbaik yang korang boleh dapatkan sekarang ni. Kepada korang semua yang tertanya pasal MIUI 13 punya bugs, aku tak perasan mana-mana bugs lagi dan aku boleh kata korang semualah, pada tahun ni Xiaomi punya phone flagship memang semua fully optimized dengan MIUI 13 ni. Dan aku boleh kata that's kinda nice jugalah, disebabkan kalau korang perasan dia punya mid-range seperti Redmi Note series tu ada masalah sikit dengan dia punya MIUI 13 tu. Tapi untuk flagship Xiaomi 12, 12 Pro dan juga yang paling baru ni Poco F4 GT, semua okey je, tak ada hal. Jadi jangan bimbang pasal hal tu. So itu saja untuk video kali ni, kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.